Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi ta'ala ibadah ikhtassahum bihawaijin nas, yafzi'u an-nasu ilaihim fi hawaijihim, ulaika humul aminun min adzabillah." Maksudnya, sesungguhnya Allah Ta'ala mempunyai hamba-hamba yang mengkhususkan mereka untuk menunaikan keperluan hajat manusia. Mereka bersegera kepada golongan ini untuk meminta bantuan. Mereka itulah golongan yang aman dan terlepas daripada azab Allah. Hadis diriwayatkan oleh At-Tabrani. Amsayna wa amsal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdah, la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadhihi al-laylah وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardh wala fis samaa'i wa huwas sami'ul 'alim. السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Apa cerita warna pagi Dengarkan. Prof. Datuk Dr. Muhammad Nur Manuti, Presiden Kolej Dar Al-Hikmah. Okey, matlamat kita yang utama saya rasa kita kembali kepada asas agama yang terpenting, iaitulah akidah yang sempurna, syariat yang sempurna, akhlak yang sempurna, di mana saya melihat bahawa dalam Malaysia Madani ini asas-asasnya tidak lari daripada kehendak Al-Quran dan As-Sunnah. Maknanya we are on the right track. Ya, disebut tentang kerohanian.
ada di dalam buku Madani ini tentang kepentingan kerohanian. Kita tidak mau kebendaan semata. Kita tak mau maju tapi kerohaniannya kosong. Banyak lagi yang menarik dalam Warna Pagi Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Demi kehidupan yang perlu diteruskan, warga Palestin, Syria dan Yaman terus bertahan meskipun musim sejuk. Mereka hidup di dalam kemah yang serba nipis dan sumber bekalan makanan yang tidak kunjung tiba. Siapakah yang akan membantu mereka? Ayuh kita berikan sedikit kehangatan buat mereka di Palestin, Syria dan Yaman melalui kempen bantuan musim sejuk Anjuran Aman Palestin. Layari laman sesawang www.jomnyumbang.com untuk maklumat lanjut. Bangkit, berjuang bersama. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Mona Jasman. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami untuk waktu ini dan untuk jam kedua bersama Destinasi. InsyaAllah kita akan bersama rancangan yang kita sediakan khas untuk anda. Untuk hari Selasa petang kita akan bersama rancangan Islam Agamaku. Dan bersama Islam Agamaku insyaAllah kita akan bersama Al-Fadhil Ustaz Muhammad Suhaimi bin Abdul Aziz. Dan untuk anda boleh tonton di FB Live IKIM FM di YouTube IKIM Media. Soalan pertanyaan kita akan buka ruang dan peluang untuk anda. Hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004 004. InsyaAllah untuk petang ini Ustaz akan membincangkan tentang memahami kesempurnaan Islam khas untuk mu'alaf insyaAllah. Dan untuk para pendengar terus setia bersama kami menantikan rancangan Islam Agamaku sebentar sahaja lagi. mata
Kota Kinabalu 93.9 FM. Seanggun bidadari menghadap ilahi, selesa telekung raudah. Dapatkan Telekung Raudah, telekung sejuk dan selesa di talian 010-248-6670 atau 010-233-6670 sekarang. Seanggun bidadari menghadap ilahi. Rancangan Islam Agamaku ini dibawakan khas oleh Telekung Raudah, telekung sejuk dan selesa, Telekung Raudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia Radio IKIM. Alhamdulillah untuk waktu ini masih bersama destinasi IKIM untuk kita membawa secara langsung di FB Live IKIM FM di YouTube IKIM Media untuk anda rancangan setiap hari Selasa Islam Agamaku. Dan untuk para pendengar insya-Allah sebentar saja lagi kita akan buka ruang dan peluang juga untuk para pendengar kalau ada perkongsian dan juga soalan melalui WhatsApp konti 0112900404. Dan untuk waktu ini alhamdulillah untuk Islam Agamaku kita akan bersama Al-Fadhil Ustaz Muhammad Suhaimi Abdul Aziz ada di waktu ini di konti IKIM. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar Ustaz, kaifa haluka? Alhamdulillah, khair. Alhamdulillah. Dan untuk petang ini bersama Ustaz, insya-Allah kita akan bincangkan tentang memahami kesempurnaan Islam. Baik. Dan untuk waktu ini Ustaz sebagai mukadimah silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dikasih Datin Nona Jasman selaku DJ pada hari ini, seterusnya penerbit dan juga penonton pendengar yang setia mendengar Radio IKIM pada hari ini, pada waktu ini, dalam apa juga keadaan, sama ada dalam kereta, dan di rumah, di tempat kerja dan sebagainya. Pertama sekali alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu dalam ruangan slot membicarakan tentang Islam Agamaku. Sebelum daripada itu, ingin saya merakamkan rasa simpati. Semalam kita telah dikabarkan tentang berita yang sangat menggemparkan, iaitulah berlakunya gempa bumi di Turki dan juga di Syria. Yang kita mendoakan semoga Allah mempermudahkan urusan rakyat ataupun manusia di sana, masyarakat di sana, dan Allah melindungi kita dari sebarang bencana yang berbahaya kepada kita. Minggu lepas kita bicarakan tentang sifat-sifat Allah. Dan kalau kita nak ambil pelajaran hikmah, ibrah daripada peristiwa yang berlaku, iaitulah gempa bumi semalam, kita boleh kaitkan bahawa Allah itu dengan bersifat kudrat dan iradah. Kudrah dan iradah, iaitulah berkuasa, dan Allah juga berkehendak. Yang mana kejadian yang kita sebut kejadian alam ini, fenomena gempa bumi, menunjukkan kekuasaan Allah yang tidak mampu dikekang, ditentang ataupun dihalang oleh mana-mana makhluk sekalipun. Dan apabila Allah berkehendak, maka dia akan lakukan dengan sekehendaknya. Ini kita nak ambil pelajaran bahawa Allah itu sebenarnya sememangnya wujud, dan Allah telah melakukan apa yang dikehendakinya ke atas makhluknya. Baik, kita pun telah kenal dua siri yang lepas tentang Allah, sifat Allah Subhanahu wa taala, Allah sebagai Tuhan pencipta alam. Untuk rakan-rakan non-Muslim ataupun saudara baru yang mengenali Islam, ataupun sesiapa sahaja yang mempelajari Islam, Allah kita dah tahu dialah Tuhan kita, menciptakan kita. Kemudian Allah telah memilih satu jalan.
ataupun kita sebut the way of life. Jalan hidup ini untuk jalan untuk mengenali dia dan mempersembahkan ataupun buat penyembahan diri kepadanya. Jalan itu adalah jalan Islam. Dan hari inilah kita nak membicarakan tentang persoalan Islam itu sendiri. Apa yang dimaksudkan dengan Islam, bagaimana Islam itu sejarahnya, dan kemudian ada sifat-sifat berkenaan dengan Islam. Ini kita kena tahu, dan dia membezakan dengan agama-agama lain ataupun ajaran yang lain. Adapun Islam ini yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semenjak 1400 tahun dahulu. Ada orang pertikaikan Islam ni agama baru. Dia agama baru, maknanya ada agama yang lebih awal. Sedangkan ajaran Nabi-Nabi dan Rasul adalah bersinambungan. Sehinggalah kepada zaman Nabi Adam mengajak manusia untuk menyembah pada Allah dan menjauhi daripada taghut. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Untuk sembah Allah dan jauhi daripada taghut. Maknanya ajarannya sama. Walaupun Islam itu memang disebarkan di bawah ajarannya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi jalannya tetap sama. Allah menyebut dalam Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat 9, Qul ma kuntu bid'am minar rusuli wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum in attabi'u illa ma yuha ilayya wa ma ana illa nadhirum mubin. Katakanlah, bukanlah aku seorang rasul pembawa agama yang berlainan dari agama yang dibawa oleh rasul-rasul yang telah lalu. Maksudnya apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa adalah sama dengan apa yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, oleh Nabi Musa, oleh Nabi Ibrahim dan seterusnya sehinggalah kepada zaman Nabi Adam alaihissalam. Benda ni sama, iaitulah mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal lagi nama Islam ni diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah menyebut tentang perkataan Islam? Dan Islam itu agama yang benar. Allah tidak memilih dua jalan lain, satu jalan yang lain. Allah hanyalah memilih jalan itu, jalan Islam. Buat penganut saudara baru ataupun rakan-rakan dan Muslim, saya memang merujuk pada Al-Quran sebab kita ni orang Islam, maka tidak lain rujukan kita adalah Al-Quran. Rujuk dalam surah Al-Ma'idah ayat 3. Ini selalu kita baca. Allah menyebutkan al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wala wakhshawni al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islami dinan. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu. Maknanya umum lagi Allah sebut, dan aku telah cukupkan nikmatku ke atas kamu. Maka akhir sekali Allah menyebutkan wa raditu lakumul islam madina, dan aku redakan Islam itu menjadi agama untuk kamu. Maksudnya Allah memilih satu-satunya agama yang dia nak, iaitulah Islam. Inilah ajaran yang betul. Dan kita juga membaca dalam Quran surah yang lain, surah Al-Imran ayat 19. Saya ambil sepotong ayat yang pendek. Inna din indallah al-Islam. Sungguhnya agama yang benar diredai oleh Allah adalah Islam. Maka Islam itu telah menjadi agama pilihan Allah. Ini bukan pilihan saya, bukan pilihan Kak Mona Jasman, bukan pilihan siapa-siapa yang lain. Bahkan bukan jadi pilihan Rasul, tapi pilihan Allah. Yang menjadi, bila jadi pilihan Allah, Allah memastikan kita juga memilih Islam itu sebagai anutan kita. Perlu untuk diketahui bahawa Islam ini selalu orang salah faham. Islam ni dia kata adalah untuk satu bangsa, satu kaum ataupun satu zaman. Jawapannya tidak sama sekali. Sebab ayat-ayat Quran walaupun diturun 1400 tahun dulu yang kita rujuk pada hari ini, tetapi ia bersifat sifat universal, sifat yang meluas. Dia bukan untuk orang Melayu sahaja, tapi dia juga menyeluruh, bahkan ke seluruh dunia. Ini kita faham, bukan hanya untuk orang Arab dan bukan untuk satu bangsa, satu kaum, satu zaman, bahkan seluruh zaman. Nanti kita akan tengok ciri-ciri Islam. Kita ada beberapa minit lagi. Kemudian ringkas sikit kita dah faham tentang Islam itu. Apa yang dimaksudkan tentang Islam? Dalam tempoh minit 2 ni saya nak sebut. Islam perlu kita faham. Takrif Islam itulah yang menggambarkan bahawa apa yang kita nak lalui selepas daripada ni. Islam ni maksudnya sejahtera, aman, salimah, sejahtera, aman, harmoni, dan selain daripada itu menyerah dirikan kepada
pencipta, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi agama Islam ni kalau maksud yang lengkap adalah agama yang sempurna, yang lengkap dengan segala peraturan undang-undang yang merangkumi penyusunan kehidupan manusia. Baik yang mengenai sama ada individu, kekeluargaan, masyarakat dan juga negara, sekaligus menghubungkan manusia dengan Allah pencipta dan juga manusia sama manusia serta alam sejagat. Makna kalau kita nak tarik Islam ni merangkumi keseluruhannya. Hubungan manusia dengan manusia, hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan alam, hubungan dengan makhluk yang lain dan juga adalah sempurna yang merangkumi semua peraturan-peraturan. Jadi saya rasa buat mukadimah itulah dahulu, insya-Allah kita akan sambung lagi selepas ini. Ya, insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas pencerahan, dan untuk waktu ini Ustaz dan para pendengar kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Untuk anda boleh hantarkan soalan melalui WhatsApp konti 011-29004004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM di YouTube IKIM Media. Berehat seketika, kembali selepas ini. Terus setia bersama kami Hania di Destinasi IKIM. Ikuti laman Facebook IKIM FM untuk menonton sesi live segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Jika anda terlepas, anda masih lagi boleh menonton semula segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Like kami di Facebook sekarang. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Dunia dicipta untuk memenuhi keperluan, bukan keinginan manusia. Orang beriman cukup dengan yang sedikit, manakala yang kufur tidak akan puas, sekalipun dengan yang banyak. Mana kita nak rasa bersyukur? Bila kita rasa ada nikmat dan ada kelebihan, barulah kita syukur. Kalau kita rasa kurang saja, kita tidak akan bersyukur. Jadi bila kita ada rasa bersyukur, inilah yang dikatakan law of gratitude. Manusia ini perlu seimbangkan antara dua benda yang saya sebutkan tadi, adalah perasaan takut dan juga harap kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti mana disebutkan dalam surah Anbiya. Qala Allah Subhanahu wa taala innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Allah sebutkan dalam surah Anbiya ayat 90, sesungguhnya mereka adalah orang yang bersegera melakukan kebaikan. Jangan tangguh-tangguh, nak buat baik kena buat. Itu sifat orang mukmin. Nak melakukan kebaikan, jangan tangguh, terus buat. Nak melakukan benda yang jahat, maksiat, fikir 1000 kali. Nak melakukan maksiat, fikir 1000 kali. Nak melakukan kebaikan, tak payah fikir, tak payah tangguh, terus melaksanakan. Itu yang dimaksudkan dengan yusari'una fil khairat, bersegera melakukan perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami. Allah Subhanahu wa taala kata, mereka berdoa kepada kami dengan penuh harapan. Raghaban itu dengan maksud penuh berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mereka ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan perasaan rahaba ataupun kita sebut sebagai targhib wa targhib. Targhib itu maksudnya dia menghadirkan ataupun dia rasa di dalam diri dia tu pengharapan. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik. Begitu indah dunia, siapapun kan tergoda. Ya Muhammad Rasulullah. IKIM memberi anda lagu-lagu nasyid yang mengusik jiwa. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Seanggun bidadari menghadap ilahi, selesa telekung raudah. Dapatkan Telekung Raudah, telekung sejuk dan selesa di talian 010-248-6670 atau 010-233-6670 sekarang. Seanggun bidadari menghadap ilahi. Raudah.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Islam Agamaku. Dan untuk para pendengar, masih lagi boleh tonton di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Untuk anda juga yang ada soalan pertanyaan, boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004 Dan masih membincangkan tentang memahami kesempurnaan Islam bersama Al-Fadhil Ustaz Muhammad Suhaimi bin Abdul Aziz untuk waktu ini di Konti IKIM. Dan untuk waktu ini bersama Ustaz, untuk kita nak sambung kembali bagaimana kita nak memahami kesempurnaan Islam ini. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Mona dan seluruh pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Kita dah beri secara ringkas dan saya nak sambung tentang takrif Islam tu, bahawa kita memahami Islam itu agama yang lengkap dan sempurna, yang indah. Tadi kita menyebut tentang takrif Islam tu adalah agama yang dicipta oleh Allah. Dia bukan pandai-pandai oleh manusia siapa juga, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak juga memandai-mandai untuk mencipta agama ini. Jadi dia adalah agama yang sempurna, lengkap, merangkumi kehidupan sama ada perseorangan, individu, masyarakat, dan keluarga, masyarakat dan juga negara yang berhubungkan dengan sistem kenegaraan itu sendiri, ataupun berhubungan dengan manusia, dengan Allah, hubungan sesama manusia, hubungan dengan alam sejagat, menjamin kesejahteraan, keselamatan, kebahagiaan dunia dan hari akhirat. Islam mengajar kita untuk berpandangan jauh, bukan hanya fikir untuk dunia saja, tapi juga kita kena fikir untuk hari akhirat. Dan Islam juga lengkapnya, Islam tidak hanya kita nak fokus pada hari akhirat je, semua pakat-pakat cari kehidupan hari akhirat, itu baguslah, dengan mengenepikan dunia, itu tidak dalam Islam. Bahkan kesemuanya seimbang, sepadu, seiring, sejalan dalam kehidupan ini. Kenapa? Kerana kita hidup di atas muka bumi ini. Kita atas hidup di atas dunia ini. Tak nak kita kena berbicara soal kehidupan dunia dan juga kita bicara soal hari akhirat. Baik, Allah juga tadi telah memilih satu-satunya jalan, iaitulah Islam, bukan jalan yang lain. Bahkan Allah melarang keras, Allah memberi amaran dalam Al-Quran, bagaimana disebut dalam surah Ali Imran ayat 85, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan sesiapa yang mencari agama selain daripada agama Islam, kalau orang Islam ni tiba-tiba dia pilih agama lain, ataupun dia kembali kepada agama asal, mencari agama lain, dia rasa Islam ni tak lengkap, Islam ni tak sempurna, Islam ni tak selesaikan masalahnya, maka Allah sebut tidak akan diterima daripadanya. Apa juga amalan lepas tu dia tak diterima oleh Allah. Begitu juga orang yang baru masuk Islam, saya selalu sebut, sebelum dia masuk Islam, amalan apa pun dia buat, amalannya ibarat debu di sisi Allah. Walaupun manusia pandang dia bagus, buat baik, tetapi di sisi Allah dia ibarat debu, kosong, dia tidak ada makna, tidak ada nilai. Tapi bila dia masuk Islam, Allah nilai dengan amalan itu, amalan dengan berbentuk ganjaran pahala. Dan sebalik sama juga apabila seorang itu mencari selain daripada Islam, dah kenal Islam dah, tapi cari selain daripada Islam, Allah menyebut maka amalannya tidak diterima daripada di sisi Allah SWT. Apa juga dia buat, dia tak diterima. Dan pada hari akhirat kelak, dia termasuk orang wa fil akhirati minal khasirin, termasuk orang-orang yang rugi. Allah juga menyebut dalam Al-Quran surah As-Saff tentang Islam. Maksudnya perkataan Islam ni adalah dipilih langsung oleh Allah SWT. Surah As-Saff, wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang mengada-ngadakan perkara dusta terhadap Allah, mencipta sesuatu tuduhan kepada Allah. Contoh, dia kata Allah ada anak, dia kata Allah tidak mampu untuk hidupkan orang mati. Ini mencipta kedustaan pada Allah. Sedangkan mereka ini diajak untuk kepada memeluk agama Islam. Dia mengada-ngadakan perkara dusta pada Allah, tuduh Allah pula. Sedangkan mereka ni kita ajak pada Islam nak selamatkan dia. Allah pun tujuannya adalah untuk kita selamatkan dia daripada azab api neraka. Dan ingatlah, Allah tidak beri hidayah petunjuk kepada orang yang zalim. Saya nak sebut, ada orang kalau nak memahami Islam, para ulama telah menggariskan sifat-sifat ataupun ciri Islam yang menjadi keyakinan kita kepada orang Islam. Sebagai orang Islam, alhamdulillah, kita rasa Islam ni cukup sempurna. Nak buktikan Islam sempurna ni ada 7 poin besar.
Saya ringkas-ringkaskan. Ada masa sikit ni. Pertama sekali, Islam itu apa sifat Islam? Sifat Islam adalah Rabbani. Iaitulah ketuhanan. Ia datang daripada Allah SWT dan sumber kita Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Taraktu fikum amrain lan tadilu in tamassaktum bihima kitabullah sunnah Rasul. Nabi sebut, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, kamu tidak akan sesat selama-lamanya selama mana kamu berpegang padanya, Al-Quran dan sunnahku. Jadi Rabbani ni adalah dia daripada Allah SWT. Wahyu daripada Allah. Nabi SAW pun tidak boleh memberikan wahyu. Wahyu itu langsung daripada Allah. Allah yang memandu kehidupan manusia. Jadi bukanlah dia dicipta oleh sesiapa melainkan daripada Allah SWT. Sebab itu dia lengkap. Sebab itu dia sempurna. Sebab itu Islam ni tak boleh dicabar. Dan Islam itu selling point yang sangat laris di pasaran. Senang, mudah dijual, mudah orang terima. Dan orang kalau berpaling daripada Islam memang sememangnya orang yang rugi. Baik, pertama. Yang kedua, Islam ni sifatnya syumul. Lengkap, sempurna. Saya dah takrifkan tadi. Sebutlah apa juga topik. Daripada kita bangun tidur sampai kita tidur balik. Daripada kita hidup sampai kita mati. Daripada kita kecil sampai kita dewasa, sampai kita tua. Semuanya topik ada dalam Islam. Daripada sumber yang asal daripada Al-Quran dan Sunnah. Para ulama kemudian telah menggariskan, mencerakinkan, istilah hari ni kan, mencerakinkan topik tentang Islam ni sangat lengkap. Jadi Islam ini sangat sempurna, sangat lengkap. Baik, itu ada orang dia kata Islam ni cerewet. Semuanya ada peraturan. Sebenarnya nak beritahu Islam ni lengkap. Kamu sebut soal apa persoalan itu, semuanya dalam Islam. Dia bukan peraturan. Sebab Islam ni ada 5 je hukum. Yang wajib, yang haram telah dijelas. Yang lain semuanya antara yang halal ataupun yang wajib ataupun yang haram. Antara perkara tersebut adalah berkhilaf ataupun perbincangan para ulama. Baik. Yang ketiga, Islam itu sifatnya sepadu dan juga seimbang. Dia tidak hanya fokus pada satu bab sahaja. Islam ni tidaklah dikatakan sempit. Orang kata Islam tu sempit. Dan Islam itu tidaklah berat. Orang kata Islam ni, nak masuk Islam ni berat. Kan? Setengah orang dia fikir, ada juga orang yang bila kita approach, dekati, mai masuk Islam, dia fikir apa? Tak boleh masuk Islam ni, tak boleh minum arak. Dia tak boleh main judi lagi dah. Dia tak boleh, dia kena sembahyang. Sedangkan dia kata saya tak nak sembahyang. Jadi kita nak beritahu bahawa Islam ni dia tidaklah, memang benda perkara tersebut wajib dibuat dan wajib ditinggalkan. Yang solat wajib dibuat, kalau ditinggalkan. Tapi sifatnya adalah ringan. Dan Islam ini sesuai ataupun sepadu dan juga seimbang dalam kehidupan kita. Merangkumi persoalan dunia dan juga persoalan hari akhirat. Sebutlah topik apa. Pendidikan, ekonomi, politik, kenegaraan, undang-undang, sosial, sukan, hiburan, semuanya ada dalam Islam. Jadi tajuk apa pun. Sebab itu Hakim, saya sangat bersyukur dan ucap terima kasih kepada Hakim membawa pelbagai topik untuk dibahaskan. Kadang-kadang topik yang kita pun tak masuk line. Topik sains, teknologi, apa benda dia sebut, kita pun tak faham. Tapi tak apa, itu juga sebahagian daripada Islam. Cerita pula bab kenegaraan, cerita pula bab undang-undang, semuanya ada dalam Islam. Jadi Islam ni sepadu dan seimbang. Bukan hanya tertumpu pada satu aspek. Islam ni bukan hanya letak di masjid. Orang kata Islam ni hanya di masjid. Dia beramal di masjid. Di masjidlah tempat Islam. Betul lah. Masjid tempat beribadah. Tapi Islam juga ada di mana-mana dalam seluruh kehidupan kita. Kemudian yang keempat, Islam itu sifatnya apa? Waqi'i ataupun praktikal. Dia sangat-sangat sesuai di seluruh zaman. Walaupun diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi SAW 1400 tahun dahulu. Tetapi amalannya sangat evergreen, sangat relevan sampai sekarang. Dia bahkan sentiasa evergreen, sentiasa sesuai di sepanjang zaman. Dia bukan hanya untuk di zaman Nabi SAW. Solat yang kita buat pada hari ini, kamu nak kan? Kita buat sama 5 waktu. Solat asar tak ada orang semayang 5 rakaat. Kan? 5 waktu ini 4 rakaat solat asar kita buat ini sama dengan apa yang Nabi SAW buat. Maknanya praktikal dan sesuai
sesuai. Bukan hanya ni orang Arab je boleh buat ni, orang Melayu tak boleh buat. Tidak. Semuanya boleh buat. Sebab itu Islam ni mudah. Kita pernah Islamkan orang seawal kanak-kanak, dia ikut mak dia masuk Islam, dia ikut ayah dia masuk Islam. Dia kata senangnya Islam nak amal solat ni. Sehinggalah umur ada yang setua, paling tua saya Islamkan 86 tahun. Umur 86 tahun. Seorang nenek yang tua, dia hanya kalimah syahadah pun dengan tak ada gigi. Dia hanya boleh duduk semayang pun, dia tak boleh nak bergerak kuat lah sebab terlalu uzur. Tapi tak apa, sebab dia masuk Islam, kita syukur pada Allah. Akhir hayat dia tu, menjelang waktu akhir kehidupan dia, dia memilih Islam. Walaupun antara ingat tak ingat lah amalan dia tu, paling tidak dia pernah mengucapkan kalimah syahadah. Jadi maksudnya sangat-sangat praktikal, sesuai dalam apa juga tempat dan juga zaman. Kemudian yang akhir adalah Islam itu sifatnya berubah. Daripada kejahilan ke zaman jahiliah manusia, Islam itu mengangkat tamadun manusia, mana mengubah daripada manusia menyembah berhala kepada menyembah Allah, daripada kesempitan hidup kat dunia kepada keluasan hidup hari akhirat, daripada kesesatan hidup dunia kepada kesenangan dan kebahagiaan hidup hari akhirat. Jadi itulah pusingan yang kedua. InsyaAllah kita ada masa, kita akan sambung lagi selepas ini. Iya, insyaAllah. Terima kasih Ustaz atas pencerahan. Dan untuk waktu ini kita berehat sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini. Untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Johor Bahru 106.2 FM. Radio IKIM sentiasa memberi anda lagu-lagu yang terbaik. Pastinya dia tahu segalanya, sudah Dunia ini fana, ku terleka selalu. Hidup matiku mengharap keredaan. IKIM memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang mengusik jiwa. IKIM, inspirasi euforia Islami. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 3 perkara apabila terdapat pada diri seseorang, ia merasai kemanisan iman. Siapa yang cintanya kepada Allah dan Rasulnya lebih daripada cintanya kepada yang lain, siapa yang cintanya kepada orang lain hanya kerana Allah dan bukan kerana suatu tujuan duniawi, dan ia membenci kembali kepada kekufuran selepas Allah menyelamatkannya daripada kekufuran, sebagaimana bencinya akan dicampakkan ke dalam api. Riwayat Muslim. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia. Memberi anda lagu nasyid yang mengusik jiwa. IKIM, inspirasi euforia Islami. Inspirasi Euforia Islami hanya di Radio Setia Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami. Untuk waktu ini di Destinasi IKIM masih bersama rancangan Islam Agamaku. Untuk anda tonton di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 011-2900-004. Masih bersama Fadil Ustaz Muhammad Suhaimi bin Abdul Aziz untuk kita membincangkan memahami kesempurnaan Islam
Islam pada petang ini. Dan Ustaz, ramai yang alhamdulillah ada tuliskan learning point di situ, seperti pendengar setia ni, Makcik Sharifah, biasanya dia akan tulis semua apa yang Ustaz sebutkan. Itulah subhanallah sifat Islam Rabbani, wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala yang memandu Islam sempurna, alhamdulillah. Dan juga ada dari Zainab, hidayah itu milik Allah Subhanahu Wa Taala bagi hamba-Nya yang terpilih. Dan ramai lagi terima kasih kepada yang masih dengar dan menonton di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Dan Ustaz, satu soalan di WhatsApp konti 0112900404. Dari Negeri Sembilan bertanya, apakah kayu ukur kesempurnaan Islam pada diri kita? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih pada soalan yang bertanya. Sebelum saya nak jawab soalan tu, saya nak sebutkan tentang inqilabiyah, iaitu sifat Islam tu yang merubah. Dia tidak boleh berdiri dengan sejalan dengan jahiliyah, dengan amalan yang merosakkan agama, terutamanya tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mesti berdiri di atas keruntuhan jahiliyah. Sebab apa jahiliyah? Jahiliyah ni zaman ketika mana zaman Nabi SAW, manusia ada tamadun, tetapi mereka ni menyembah selain daripada Allah ataupun menyengutukan Allah, mensyirikkan Allah SWT. Maka mesti diruntuhkan perkara tersebut. Barulah didirikan Islam. Dia tak boleh tertegak sama-sama orang menyembah patung sebelah, kita pun sembah Allah, ataupun bertukar-tukar hari, tak boleh. Baik, menjawab soalan yang bertanya tadi, terima kasih atas soalan dan perkongsian. Kayu ukur nak kita kira tentang kesempurnaan Islam pada diri kita. Betul. Islam ni sebelum kita nak tegakkan ke dalam bentuk yang lebih besar, masyarakat dan negara, tegakkan Islam dalam diri kita itu. Ini juga saya teringat guru saya, teringat pada para ulama menyebutkan, kita nak sembang pada orang tentang Islam, kita sendiri kena beramal Islam. Maknanya kita sendiri kena nilai muhasabah diri kita sejauh mana Islam pada diri kita. Satunya nak tahu kesempurnaan. Islam ni sifatnya sempurna dan kita juga mesti beramal Islam dengan cara sempurna. Minggu depan nanti insya-Allah kita akan sebut tentang perkara-perkara yang salah faham tanggapan manusia terhadap masyarakat terhadap Islam. Yang hari ini kan dengan kempen Islamofobia, kita rasa marah, maknanya orang bakar Quran, dia mengulang-ulang perbuatan-perbuatan tersebut. Lepas ni apa lagi? Sifat itu semata-mata nak timbulkan sentimen Islamofobia, takut-takutkan manusia pada Islam. Baik, tak apalah, itu persoalan yang lain kita nak sebut. Hari ini nak jawab bagaimana nak tahu kayu ukur kesempurnaan Islam pada diri kita. Pertama sekali, kita tidak membezakan ataupun menyempitkan Islam pada satu sudut. Ada orang dia faham Islam sebagaimana orang faham, orang buta memahami, minta maaf kalau kita kata, bukan kata nak itu kata orang buta, orang yang tidak nampak, orang yang cacat lah penglihatan, yang memahami seekor gajah. Dia pegang belalai, dia kata inilah gajah. Dia telinga gajah, dia bukan inilah gajah. Seperti mana juga ada orang melihat Islam pada satu sudut yang sempit. Islam tu dianggap pada teroris, Islam itu dianggap pada terlalu luas sehingga meliberalkan semua perkara. Islam itu dianggap pada sempit pada satu benda yang saya kata tadi, Islam tu ada di masjid. Islam tu hanya pada satu sudut, pakaian sahaja semata-mata dan sebagainya. Jadi kalaulah kita tidak menyempitkan Islam dan memahami, menetapkan Islam pada tempat yang betul, itu tanda-tanda kesempurnaan Islam pada diri kita. Kita mampu sesuaikan diri kita pada semua keadaan. Bukan hanya di Malaysia tapi bahkan di seluruh dunia. Pertama. Yang kedua, kita mampu beramal Islam dengan sempurna. Kita faham Islam tu. Macam mana? Islam bukan hanya subjek Islam, bahkan subjek lainnya terangkum dalam nikah Islam. Dan kita tahu nak beramal Islam dengan sempurna ni macam mana. Kalau Islam tu hanya di masjid, Kak Mona tak boleh duduk di konti ni. Hari ni Kak Mona duduk di konti, dia juga beramal dengan Islam. Bahkan dia lebih baik daripada orang. Mungkin dengan cara orang mendengar suara beliau, ramai orang tertarik dengan Islam. Kemudian kita macam mana tahu kayu ukurnya? Kita mampu memahami Islam dengan betul. Kita faham Islam tu ada step dia, ada kaedah dia, ada sifat dia, kemudian ada hukum dia yang 5, kita kena faham itu. Kita pula ada ilmu-ilmu dalam Islam, kita kena tahu ilmu tasawufnya, ilmu syariat fiqahnya dan ilmu tauhidnya, kan? Kita kena belajar satu demi satu, tidak mengambil satu menepikan yang lain.
ilmu tauhid kita kena belajar, kena tahu, kena kuasai. Ilmu syariat, ilmu fiqh berkaitan dengan hukum hakam, dan juga ilmu yang berkaitan dengan akhlak, yang bila kita tahu maka kita insya-Allah jadi Islam yang sempurna. Kemudian yang akhirnya lah nak tahu kayu ukur kita di akhirnya kita memahami Islam tu dan kita tidak jadi prejudis pada Islam. Sebab ada orang dia memahami Islam, dia mempunyai pemikiran yang salah terhadap Islam. Dia dengan ideologi baru yang disebarkan, dengan macam-macam ideologi yang kita nak sebut pun payah. Ism ini yang muncul, yang akhirnya dia nampak Islam tu sangat-sangat kecil, sangat-sangat sempit. Islam itu sangat menghalang, macam-macam tanggapan negatif pada dia. Kalau kita mampu buang perkara tu, insya-Allah tu ciri-ciri kayu ukur Islam yang sempurna pada diri kita. Baik, rasanya takat itu, dan saya nak bersilas yang terakhir, sifat Islam ni tadi. Tadi yang kelima tentang merubah, mesti mengubah. Yang keenam iaitulah Islam tu sifatnya alamiah, sejagat, universal. Dia bukan hanya setempat, dia bukan hanya satu kaum, satu tempat. Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, kelebihan aku banding nabi-nabi yang lain adalah, pertama sekali aku diutus kepada kaum yang berbangsa yang berkulit putih ataupun berkulit hitam. Maksudnya semua bangsa. Dia bukan hanya kaum-kaum tertentu. Jadi alamiah Islam ni adalah kesejagatan, sejagat, iaitu semua, merangkumi semua tempat dan keadaan dan juga zaman. Saya rasa itulah ringkas yang saya boleh huraikan. Ada lagi topik-topiknya, tapi insya-Allah di lain kali kita akan huraikan. Wallahualam. Iya, alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak Ustaz atas pencerahan untuk petang ini. Dan Ustaz, tinggal sedikit masa lagi untuk kesimpulan dan kata-kata terakhir. Silakan Baik. Ustaz. Alhamdulillah. Sebagai kesimpulan, apa yang saya rumuskan dalam topik kita pada hari ini, saya nak khususkan kepada saudara baru kita ataupun kepada golongan non-Muslim nak faham Islam pada sumbernya asal, Quran dan Sunnah, dan faham Islam bahawa Islam ni adalah agama yang sangat-sangat luas, sangat-sangat sempurna, sangat-sangat lengkap. Yang kita bincangkan tentang sifat ini sebenarnya ada 7, saya sempat urai 6. Jadi fahami Islam, dan di akhirnya kita akan dapat, masya-Allah, indahnya Islam itu, sempurnanya Islam itu, dan sangat sesuainya Islam itu. Kerana itu Islam ni sentiasa evergreen, sentiasa hijau, sentiasa segar, dan bahkan semakin berkembang dalam masyarakat kita. Kenapa? Kerana manusia dia memahami Islam dengan cara yang betul. Insya-Allah kita akan beramal Islam dengan cara yang paling seronok dan membahagiakan kita. Sekadar itulah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di akhirnya terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Suhaimi Abdul Aziz, pengurusi Perkim Syawangan Datuk Keramat, atas pertemuan untuk hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan untuk para pendengar, terima kasih kepada anda, dan untuk anda terus setia bersama kami Destinasi IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Rancangan Islam Agamaku itu tadi dibawakan khas oleh Telekung Raudah. Dapatkan Telekung Raudah, telekung sejuk dan selesa di talian 010-248-6670 atau 010-233-6670 sekarang. Seanggun bidadari menghadap ilahi, selesa Telekung Raudah. Dapatkan Telekung Raudah, telekung sejuk dan selesa di talian 010-248-6670 atau 010-233-6670 sekarang. Seanggun bidadari menghadap ilahi. Kuantan 89.6 FM. Kuis inspirasi kembali lagi. Hadiah wang tunai hampir RM10,000 menanti anda.
Caranya mudah saja. Tunggu isyarat memanggil menerusi slot warna pagi dan destinasi setiap Isnin hingga Jumaat bermula 1 Februari hingga 17 Mac 2023. Jadi pemanggil terpantas dan jawab soalan untuk menang wang tunai RM150. Ganjaran hadiah akan digandakan untuk slot seterusnya jika tiada pemenang. Jangan tunggu lagi. Jadi pemenang bertuah kuis inspirasi hari ini. Maklumat lanjut, terma dan syarat layari www.ikim.my. Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok Sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai hot set kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa kosmetik mesra wuduk tu. Habis tu, kenapa kamu tak pakai hot set kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wuduk. Dengarkan seleksi lagu-lagu nasyid. Hanya di IKIM, inspirasi Inforia Islam. Kita lupa bahawa apabila tiba saat Allah akan menjemput kita kembali bertemu dengannya. Allah panggil kita dengan panggilan yang sangat manja. Allah kata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang aman tenteram, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Marilah balik, kata Allah. Baliklah kamu bertemu dengannya dalam keadaan engkau reda balik, lagi diredai. Siapa yang reda? Kita balik. Siapa yang meredai kita? Allah yang menanti. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Ampuni aku, ya Allah. Ampuni aku, ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon padamu syurga dan aku berlindung denganmu daripada neraka. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun. Engkau mengasihi orang yang memohon keampunan. Maka ampunilah kami, wahai Tuhan yang Maha
نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا Inspirasi, Inforia, Islami.